Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar anak-anak tahun 4? Mu'allim harapkan tu semua berada dalam keadaan yang sihat sejahtera insya-Allah. Baik, jadi untuk hari ini Mu'allim akan sambung lagi bagi tajuk keistimewaan Islam. Okey, minggu lepas Mu'allim dah terangkan mengenai akhlak dan keadilan dan juga ibadah dan pemerintahan. Jadi untuk hari ini Mu'allim akan tambah lagi dua, iaitu ibadah khusus dan umum dan juga dunia dan akhirat. Dan untuk satu lagi dakwah dan jihad, Mu'allim akan sambung lagi minggu hadapan dan Mu'allim akan terus bagi latihan. Jadi untuk hari ini pun Mu'allim tak akan bagi latihan lagi, Mu'allim akan terangkan dahulu secara lebih detail lagi mengenai 5 poin yang ada di dalam Islam agama yang syumul. Ibadah khusus dan umum. Okey, untuk ibadah khusus dan umum ni sebenarnya tu dah tengok dah belajar dah dalam bab yang sebelum ni, dalam bab hakikat penciptaan manusia. Dalam tu pun kita ada bincangkan mengenai apa itu ibadah khusus dan juga apa itu ibadah umum. Jadi Mu'allim akan terangkan sekali lagi lah secara ringkas untuk ibadah khusus dan umum ni. Okey, untuk ibadah khusus maksudnya adalah ibadah yang mengikut peraturan yang ditetapkan oleh Allah. Maksudnya ibadah khusus ni adalah ibadah yang kita tak boleh buat sesuka hati. Ianya memang telah ditetapkan oleh Allah, caranya, syaratnya, bagaimana cara kita nak melaksanakannya, itu telah ditetapkan oleh Allah. Maksudnya kita tak boleh nak mandai-mandai. Kita kena ikut saja untuk ibadah khusus ni. Contoh paling mudah kita ambil solat lah. Okey, kalau solat tu Allah dah tetapkan sehari 5 kali dan setiap waktu tu ada berapa rakaat yang kita kena ikut dan kita kena ikut lah. Kita tak boleh nak mandai-mandai. Contohnya kita nak solat subuh 4 rakaat, tak boleh. Jadi kita kena ikut lah. Kalau subuh 2 rakaat, maka kita kena solat 2 rakaat lah. Nampak macam sikit kan, tapi itulah yang kita kena ikut sebab ianya adalah ibadah yang khusus. Jadi kita tak boleh nak tukar-tukar lah. Memang dia telah ditetapkan oleh Allah. Okay, kita tengok ibadah umum pula. Jadi ia lebih umum lah. Semua perbuatan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Jadi selain daripada ibadah khusus tu, selagi mana benda yang kita buat tu ianya tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka ia dikira sebagai ibadah. Contohnya makan. Okay, makan mungkin dia tidak ada peraturan yang khusus yang tetap. Macam mana cara nak makan apa. Mungkin panduan asas tu ada. Contohnya kita kena makan makanan yang halal, tapi kita tak sebutlah makanan halal tu apa. Selagi mana makanan tu halal, maka kita boleh makan. Okey, cara nak makan, di mana kita nak makan, bila kita nak makan itu bergantung pada kita lah. Yang mana kita rasa sesuai, yang mana kita rasa kita nak makan, kita lapar, jadi kita akan makan. Jadi selagi mana kita makan tu makanan yang halal, yang tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka kita pun mendapat pahala ibadah daripada kita makan. Jadi sebenarnya Islam tu sangat mudah. Jadi janganlah kita yang menyusahkan lagi Islam tu. Okey? Itu bagi ibadah khusus dan umum. Simple saja. Sebab kita dah belajar dah, cuma Mu'allim ulang balik saja. Dan kita tengok pula dunia dan akhirat. Jadi Islam ni adalah agama yang seimbang dunia dan akhirat. Maksudnya bukanlah kita katakan Islam ni hanyalah nak mengejar akhirat. Dunia tu tertinggal terus. Tak. Sebenarnya Islam ni dunia pun kita kena ambil dan juga akhirat pun kita kena ambil. Dan sebenarnya dunia tu menjadi bekalan untuk kita ke akhirat. Apa yang kita laksanakan dunia ni, kebaikan kita buat ni tak sia-sia. Segala benda yang kita buat kat dunia sebenarnya dia bukannya sia-sia, tapi dia akan menjadi bekalan untuk kita ke akhirat. Kalau baik kita buat, maka kebaikan tu akan dibawa ke akhirat dan insya-Allah kita akan mendapat syurga Allah dan sebaliknya. Jadi berjaya di akhirat tu bergantung kepada berjayanya kita di dunia. Jadi maksudnya bukannya kita katakan nak duduk masjid je, tak nak. Itu ada satu fahaman yang salah lah. Kita nak beribadah, kita nak solat aja sepanjang masa, kita nak ada masjid je sepanjang masa. Jadi itu adalah satu kefahaman yang salah. Time belajar kita kena belajar, time pergi sekolah kita pergi sekolah, time solat kita solat betul-betul lah, jangan main-main. Time bermain kita bermain.
time makan kita kena makan. Jangan pula kita tak nak makan sebab kita nak berlapar je, sebab kita nak kejar akhirat, kita katakan. Itu adalah satu kefahaman yang salah lah. Jadi Islam ni adalah, istimewa Islam ni dia seimbang dunia dan akhirat. Dunia pun kita kena laksanakan betul-betul, dan akhirat pun kita takkan lupalah. Ibadah khusus kita tu, puasa kita, solat kita, baca Quran kita, berzikir kita, dia seimbang. Okay? Maksudnya sambil-sambil kita belajar kan, kita ada baca doa, dan sambil-sambil kita belajar kita akan kaitkan dengan kebesaran Allah. Jadi dianya saling memerlukan lah. Bukannya kita belajar sains, kita belajar matematik semata-mata tanpa kita mengingat pada Allah, tak ada. Dan Islam ni sebenarnya dia menyambungkan dunia tu dengan akhirat. Okey. Jadi itulah antara keistimewaan Islam lagi, dua lagi yang mana tambah hari ni, iaitu keistimewaan Islam ni dianya ibadah tu sangat luas. Dia ada ibadah khusus dan juga umum. Maksudnya kalau nak katakan semua benda yang kita buat ni adalah ibadah selagi mana ianya tidak melanggar syariat Islam. Solat pun sebenarnya kalau kita tak ikhlas solat sebab nak tunjuk kat orang, ia pun kita tak dapat pahala lah, dapat dosa lagi. Walaupun ia ibadah khusus, kita dah ikut rakaat dia, dah ikut cara-cara dia, tapi kalau kita tak ikhlas pun tak dapat pahala juga. Jadi sebenarnya begitulah keindahan Islam. Islam itu mudah. Jadi kita sahajalah, atas kita lah, sama ada kita nak ikut ataupun tak nak ikut. Jadi sebab itulah kita kena kuatkan pegangan akidah kita supaya kita dapat menjadi seorang Muslim yang benar-benar beriman, bertakwa dan dapat melaksanakan Islam itu dengan sepenuhnya. Bila akidah kita kuatkan, insya-Allah. Jadi itu saja untuk hari ini. Wallahu a'lam. Saya harapkan tu dapat fahamlah dua poin pada hari ini, iaitu ibadah khusus dan umum dan juga dunia dan akhirat di dalam tajuk Islam agama yang syumul. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat membaca dan selamat mendengar, dan semoga kita mendapat manfaat daripada apa yang makna sampaikan. InsyaAllah.